Lepas tu masa kita buka, jangan baca kuat. Jangan baca kuat. Baca slow je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama dalam bulan Ramadan. Hari pertama dalam bulan Ramadan itu hari Jumaat. Hari Jumaat pertama dalam bulan Ramadan. Dan pada hari Jumaat yang mulia, hari Jumaat Ramadan pertama ini, mari kita sama-sama kita muhasabah diri, kita tengok diri kita. Sepanjang hari ini dah masuk 5, dah masuk malam ni malam yang kelima. Hari ini 4 Ramadan. Malam ni 5 Ramadan. 4 hari sudah kita berpuasa. Daripada Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Hari ini hari yang keempat. Apakah muhasabah diri yang kita nak tengok dalam diri kita? Pertamanya, kita muhasabah diri kita. Adakah kita berpuasa hari ini kita nak dapat redha Allah, ataupun sekadar kita berpuasa ini kerana adat, ataupun kita berpuasa hari ini kerana terpaksa berpuasa? Maka hari ini kita kena tengok diri kita. Kita nilai diri kita, ya Allah, kenapa aku berpuasa hari ini? Aku berpuasa hari ini sebab apa? Jadi kita kadang-kadang kita pun ada, aku puasa ni sebab apa? Kita tak tahu sebab apa. Jadi pada hari Jumaat yang mulia ini, Ustaz nak mengajak kepada semua untuk sama-sama menyebut dengan doa, ya Allah, jadikanlah Ramadan yang aku berpuasa, Ramadan yang aku sedang lalui hari ini, hari keempat ini, ya Allah, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang aku buat amal ibadah aku ini, amal ibadah puasa aku ini, kerana aku nak mendapatkan keimanan aku nak cari redha-Mu, aku nak cari rahmat-Mu, ya Allah. Aku betul-betul, ya Allah, nak mencari redha-Mu, ya Allah. Aku nak cari redha-Mu, ya Allah. Ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, terimalah amalan aku, ya Allah. Terimalah amalan kami semua, ya Allah. Barulah kita rasa, ya Allah, ya Allah, diri aku, ya Allah, aku banyak dosa, ya Allah, banyak dosa. Kemudian kita tengok diri kita yang seterusnya, supaya kita bermuhasabah diri kita. Macam mana dengan Quran kita? Hari ini kita dah baca sampai muka surat berapa dah? Hari ini kita dah baca sampai muka surat berapa dah? Bagi siapa yang belum mahir, sekarang ni tengah belajar Iqra lagi, kita tanya diri kita, aku ada berapa minitkah aku bersama Quran, bersama dengan Iqra? Berapa minit dah setiap hari? Adakah aku bersama Iqra, bersama dengan bacaan Quran itu, iaitu Iqra 10 minit? Setiap hari 10 minit. Kita tambah lagi setiap pagi sampai setengah jam. Setengah jam kita bersama dengan Iqra. Barulah kita boleh tengok diri kita. Ataupun kita tak tahu Iqra, Ustaz tak pandai, Ustaz saya tak pandai Iqra, saya tak boleh baca lagi Iqra. Kita letak masa 20 minit ataupun setengah jam untuk kita belek saja. Untuk kita belek Quran ni, belek satu-satu, belek je 20 minit. 20 minit, 15 minit saja kita belek. Belek. Sampai 30 juzuk kita khatam Quran setiap hari, hanya sekadar belek saja. Kemudian kita cek diri kita, adakah aku dengar Quran? Aku dengar tak Quran yang aku baca, yang mana dengar melalui YouTube? Quran aku dengar Quran tu macam mana? Adakah aku dengar Quran? Kalau dengar Quran, alhamdulillah.
Yang seterusnya, kita cek diri kita pada Ramadan yang keempat ini. Kita cek kita solat tarawihnya macam mana. Adakah kita solat tarawih? Kalau kita solat sunat tarawih, alhamdulillah. Tuan-tuan, solat sunat tarawih ini, walaupun kita ni banyak amalan macam mana pun, tuan-tuan tak boleh buat solat sunat tarawih selain daripada bulan Ramadan. Tiba-tiba masuk Syawal, kita rasa kita rajin. Lepas dia habis malam terakhir, esok nak raya, tiba-tiba kita nak tarawih. Tak boleh. Tarawih sudah tak ada. Kita tengok diri kita. Tidak semestinya tarawih itu mesti kena dilakukan di masjid. Adakah kita bertarawih kerana tarawih itu hanya berlaku dalam bulan Ramadan? Kita tengok diri kita, ya Allah, syukur kalau Allah kurniakan rezeki kepada kita dapat bertarawih. Walaupun tarawih kita hanya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 20 rakaat, tak kira lah berapa rakaat, tapi kita bertarawih. Kita bertarawih. Sebab solat sunat tarawih tidak ada di bulan lain. Ingat, tidak ada di bulan lain solat sunat tarawih. Rugi kalau kita tak ambil pedoman, tak ambil peluang ni. Kemudian kita tengok ni, kita yang paling penting, kita tengok kita dapat bangun, bersahur, bertahajud. Waktu sahur kita macam mana? Waktu tahajud kita macam mana? Tengok ni kita, tahajud aku macam mana? Kemudian kita kena tengok solat kita yang seterusnya. Adakah solat wajib kita buat solat di awal waktu? Kita tengok, reflect diri kita. Kita muhasabah diri kita. Aku solat awal waktu tak? Kalau aku tak solat awal waktu, kita kena ubah lagi. Solat berjemaah lagilah kita dah naik level. Tapi sekarang ni solat di awal waktu dulu. Latih diri untuk solat di awal waktu. Kemudian daripada semua benda ni, kena jaga lidah. Aku jaga tak lidahku? Aku jaga tak tangan aku, jari aku untuk tarik? Kalaulah kita jaga lidah kita bercakap benda yang baik saja, benda-benda yang okey, benda-benda yang baik saja. Kalau nak tegur orang, benda yang baik saja. Nak bercakap benda yang baik saja. Dia jaga tangan kita untuk komen benda-benda baik saja. Tak gaduh komen, tak terburu-buru nak komen apa-apa pun. Tak terburu-buru. Ni enggak, cepat je kita nak komen apa-apa. Nak kata ke orang ke, Allah Akbar. Muhasabah diri kita. Jadi apabila kita bermuhasabah diri kita, yang seterusnya apa lagi? Tadi yang paling penting semua ni, amalan sedekah kita macam mana? Amalan sedekah kita dah buat ke? Pagi sekali, malam sekali. Kena buat tu. Kena buat pagi sekali, malam sekali. Latih daripada sekarang. Pagi subuh kita sedekah subuh. Adakah kita buat sedekah subuh? Kemudian malam, selepas masuknya waktu maghrib, okay, lepas waktu maghrib, sebelum subuh, kita bersedekah ke tak? Kalau dah bersedekah, alhamdulillah. Sebab kita nak latih diri kita supaya kita dapat menuju kepada malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Pentingnya malam Lailatul Qadar. Buat selepas subuh, buat awal, buat sebelum subuh sekali, lepas tu buat selepas maghrib sekali. Buat 2 kali, bahagi 2. Contoh kalau segi, bahagi 2, jadi 50 sen. Sama, ikut mata wang masing-masing. Maksudnya kita bagi 2. Berapa yang kita target kita boleh bagi setiap hari, berapa kita targetkan. Kemudian
adakah kita ada target untuk kita bersedekah untuk kita taja orang berbuka puasa? Kena ada target untuk kita bagi orang tu berbuka puasa. Berbuka puasa ni tidak semestinya kita kena bagi banyak. Tidak semestinya. Kalau kita boleh bagi sebiji tamah, bagi je sebiji tamah. Kalau kita boleh bagi setengah air, bagi je setengah air. Mana yang kita mampu, kita bagi. Pentingnya untuk kita sentiasa reflect diri kita, tengok diri kita, tengok diri kita. Ramadan mengajak kita erti berkongsi rezeki. Ramadan adalah mengajar diri kita untuk kita menahan nafsu kita. InsyaAllah Ustaz, semoga Allah luaskan rezeki kami dan dapat bersedekah. Kita semua, sekali lagi Ustaz, semua kita dapat bersedekah, berinfak, taja orang buka puasa, InsyaAllah. Kemudian kalau kita dah tengok diri kita sekalian, reflect diri kita macam mana, ada lompong dekat mana. Ustaz nak bagi tips. Siapa nak tips ni? Tips macam mana kita nak start baca Quran jika kita mula malas. Macam mana kita nak baca Quran kalau kita malas? Tips ini sangat-sangat berharga. Ini pengalaman Ustaz sendiri dan pengalaman orang-orang. Kalau kita malas macam mana? Kita malas, kita nak supaya kita dapat rajin baca Quran. Tips yang pertamanya kena ada masa. Itu yang paling penting. Ada masa. Yang kedua, ada target. Ada masa, ada target. Sekian aku target nak habis bila. Lepas tu ada masa, tetap masa pukul berapa nak baca. Kemudian ketika kita letak target itu, kita masih lagi malas. Ketika kita letak masa itu, kita masih lagi malas. Simple saja. Pergi dekat Quran, buka Quran. Lepas tu buat gini, duduk relax je. Duduk relax je. Dia relax je, pegang je. Lama-lama dia buka. Lepas tu masa kita buka, jangan baca kuat. Jangan baca kuat. Baca slow je. Ya qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Inni rasulullah ilaikum musaddiqan bima bayna Allah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Nampak? Kita buat satu. Kita buat sikit-sikit. Dan tip yang paling mahal, tuan-tuan, apakah tip yang paling mahal? Kita ada telefon, kita letak telefon, jangan tengok telefon. Lepas ya habis tu, kita sentiasa ambil gambar tepat yang kita baca. Last kita berhenti dekat mana? Walaupun kita tanda Quran tu, tanda tu bagus, dah tanda, tapi kita ambil gambar, kita ambil gambar untuk menunjukkan, okey aku berhenti kat sini, aku berhenti kat sini. Lama-lama kita akan nampak, oh, ada gambar bacaan yang kita tengah baca. Ini tip bagi orang yang dah boleh baca Quran. Bagi orang yang belum baca Quran, senang je. Buka Iqra tu, okey, aku baca dekat sini, aku baca dekat sini. Tanda dia, okay, tanda. Bukan sekadar tanda, kita ambil gambar, kita nak bagi rasa. Hantar dekat, buat Telegram, buat khusus untuk diri kita, hantar gambar kita. Hantar. Ataupun guru WhatsApp ke, buat hantar. Supaya dalam Ramadan kita dapat tahu, aku baca kat sini, aku baca kat sini. Nampak? Dan tips yang seterusnya, untuk kita elakkan malas, kita kena ada circle. Nak elakkan malas, kena ada circle lah.
Kena ada circle, maknanya kita ada kumpulan, kita ada sahabat-sahabat kita yang mengingatkan kita. Alhamdulillah. Mana yang jadi geng Ramadan, alhamdulillah. Duduk dengar ustaz baca. Sekarang kita dah baca sampai apa nama ni? Pagi tadi kita habis juzuk yang ke-3. Kita habis juzuk yang ke-3, betul lah? Habis juzuk yang ke-3. Bukan. Habis surah Ali Imran. Ustaz lupa. Habis surah bukan surah Ali Imran pagi tadi. Kat mana lah? Ustaz tu lupa. Ustaz tanda yang Ustaz baca je. Ustaz tak tanda lagi. Yang baca pun sama-sama. Ustaz tengok. Kita berhenti sampai Saya rasa Manzal alaikum dah baca sampai muka 71. Alhamdulillah. Kita berhenti pada muka 71. Jadi kita tahu. Lama-lama insya-Allah boleh. Semoga bermanfaat. Semoga kita bermanfaat. Semoga bermanfaat sesi muhasabah diri kita untuk tazkirah zuhur Ramadan ini, insya-Allah. Doakan supaya Ustaz dapat jadikan tazkirah Ramadan, tazkirah zuhur ni berterusan sampai bila-bila. Doakan Ustaz. Cuma Ustaz belum lagi boleh dapat buat kuliah duha aja. Kuliah duha belum lagi. Sebabnya kuliah duha ni sebenarnya kita nak buat tadabbur, tapi belum berkesempatan lagi. Doakan Ustaz supaya diberikan masa untuk berkuliah duha, insya-Allah. Okey, itu saja. Salam sayang, salam cinta dari Ustaz untuk kita semua kerana Quran. Sekadar itu saja Ustaz sedang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.